Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Engku Nur Sahira binti Cik Engku Haris, Dormitory 049046. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang Tarbiyatul Abna'. Okey, untuk mafhum Tarbiyatul Abna', yang pertama adalah um, ini adalah merangkumi menjaga tingkah laku anak-anak mereka dan melatih mereka dalam tingkah laku tersebut. Yang kedua pula adalah tidak semua interaksi antara ibu bapa dan anak-anak bertujuan untuk melatih mereka. Dan yang ketiga adalah membesarkan anak merangkumi semua interaksi ini, sama ada disengajakan ataupun tidak disengajakan. Okey. Seterusnya pula adalah kepentingan mendidik anak. Okey, yang pertama adalah kita dapat mematuhi sunnah Nabi, berselawat kepadanya, dan kita mengikuti teladannya. Yang kedua pula adalah membesarkan dan merawat anak-anak ni merupakan satu alat yang dapat menangani situasi dan keadaan buruk yang sedang dilalui oleh masyarakat kita dan negara-negara Islam di mana banyak prinsip Islam telah hilang dan diabaikan. Dan yang terakhir sekali adalah pendidikan dan penjagaan adalah benteng individu Muslim terhadap apa yang mungkin dihadapi di masa depan. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazwani binti Zakaria, nombor matrik 049256. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang makna Tarbiyatul Abna', iaitu takrif tarbiyah anak-anak. Makna tarbiyatu fil lughah huwa tarbiyah mushtaqah minal lughatul arabiyyah allati ta'ni ta'lim bainama yatliqu 'alal murabbi. Maksudnya tarbiyah berasal daripada perkataan dari bahasa Arab yang bermaksud pendidikan dan orang yang mendidik dinamakan murabbi. Tarbiyatu fil istilah huwa syai'an yatimu bi istimrar. Tarbiyah dari segi istilah pula ialah sesuatu yang dilakukan secara berkesinambungan, iaitu sesuatu yang dilakukan secara bersambungan. Sanian bimusabah ahamul ahdafu fil hayat, iaitu dijadikan sebagai tujuan terpenting dalam kehidupan. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 79 yang bermaksud tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan juga kenabian. Lalu berkata kepada manusia, hendaklah kamu jadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu jadi orang-orang Rabbani kerana kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu telah mempelajarinya. Okey, seterusnya makna al-abna, iaitu makna anak-anak. Qala Ibnu Faris, al-ba' wan nun al-wal waw kalimah wahidah. Wa huwa syai'i yatawalladu an syai'i ka ibnul insan wa ghairihi abu wal ummumah. Maksudnya, Ibnu Faris berkata, huruf ba, nun dan juga waw adalah satu kalimah, iaitu yang bermaksud ia menghasilkan sesuatu daripada sesuatu, seperti anak lelaki yang dihasilkan oleh ibu dan bapanya. Perkataan al-abna' ni adalah jamak kepada ibnu, iaitu anak, seorang anak. Okey, maksud tarbiyatul abna' adalah amaliyah ta'azizi wa da'imil atifah wa sya'nuri wa tansyai'ah al-jasadiyah as-salimah ladayyi tafalu ta'tabirul warasah wal muhitu wal mujtami' wal bayyi'ah. Okey, maksudnya tarbiyah anak-anak ialah proses untuk menyokong perasaan dan perkembangan fizikal anak-anak. Genetik dan persekitaran masyarakat adalah faktor utama yang mempengaruhi pembentukan anak-anak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nufarij Uthman. Rakam talabah 0, 4, 9, 6, 9. Hari ini saya akan membentangkan tentang kaifiyah tarbiyah al-abna, tarbiyah Islamiyah sahihah, iaitu cara mendidik anak dalam Islam.
sekiranya ibu bapa mahu anak-anak mereka mendapat pendidikan yang betul, maka mereka juga perlu memberi pendidikan yang betul. Okey, terdapat banyak cara tapi saya bagi 5 poin sahaja, iaitu yang pertama, ikhtiari az-zaujah as-solihah, iaitu memilih isteri yang solehah. Jika seseorang itu memilih isteri yang solehah, maka anak pun akan dididik dengan didikan agama yang baik dan anak itu pun akan menjadi baik. Okey, poin yang kedua ialah musa'adah al-atfal alal ibadah wal amal ala ta'ah, iaitu membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan. Maksudnya kat sini, ibu bapa perlu mempersiapkan segala macam cara agar anak berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti dan mengerjakan ketaatan. Ibu bapa ni perlu menciptakan suasana yang nyaman untuk mendorong seanak untuk berinisiatif menjadi orang yang baik. Okey, poin yang ketiga ialah ardu misal jayidan, iaitu menampilkan keteladanan yang baik. Jika ibu bapa menampilkan keteladanan yang baik, maka anak-anak juga akan mengikut mereka. Kalau macam keteladanan ibu bapa itu tak berapa baik, maka anak-anak akan menjadi tidak baik. Jika ibu bapa mereka bersikap baik, maka sudah tentu anak-anak mereka juga akan menjadi baik. Poin yang keempat ialah an-nakuna munsafina al-wal musawwah fil ata'i lil atfal, iaitu bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anak. Ini adalah dasar ketiga yang setiap orang tua dituntut untuk melakukan secara konsisten. Ibu bapa ni tak boleh macam tak bersikap adil. Macam contoh, saya tengok zaman sekarang ibu bapa terlalu menyayangi yang berjaya daripada anak-anak yang tidak berjaya. Kalau ibu bapa buat macam ni, anak-anak akan mempunyai sifat memberontak, dan mereka akan terus menerus memberontak dan akhirnya mereka akan menjadi nakal dan tidak mengikut kata-kata ibu bapa mereka. Seperti dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan, a'dilu baina auladikum fin nuhli kama tuhibbuna an yad'alu bainakum fil birri wal fi. Maksudnya ialah bersikap adillah di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut. Poin yang terakhir itu ialah poin yang paling penting, iaitu doa. Doa ibu bapa ini sangatlah mustajab. Doa ni merupakan landasan asasi yang setiap orang tua dituntut untuk melakukannya secara konsisten. Dengan doa ni sudah pasti anak-anak akan menjadi baik. Jika ibu bapa mendoakan anak-anak mereka yang baik dengan doa-doa yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan baik dan anak-anak pun akan menjadi baik. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nusyamin Akila binti Mak Nazri. Rahmatullah Abbas, sifun arba'ah tis'ah wahid tis'ah arba'ah. Awamil mu'athirah fi tarbiyah abna. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembesaran anak-anak. Yang pertama, salil. Al-ahdaf kum naqal as-sifat al-jasdiyah min al-walidaini ila al-atfal min khilal jinatihim. Salil bermaksud keturunan. Keturunan adalah penyebaran perwatakan fizikal dari ibu bapa kepada anak-anak melalui jen mereka. Ia mempengaruhi semua aspek penampilan fizikal seperti ketinggian, berat badan, struktur badan, warna mata, tekstur rambut dan kecerdasan serta kebolehan. Penyakit juga dilepaskan melalui jen seperti penyakit jantung, diabetes, obesiti dan faktor-faktor genetik yang boleh menjejaskan pertumbuhan anak. Walau bagaimanapun, faktor persekitaran dan pemeliharaan dapat memberikan yang terbaik daripada kualiti yang ada sekarang dalam jen. Yang kedua, al-bai'ah. Tal'abu al-bai'ah dauran muhimman fi nahu atfal wa tamsil al-kamiyah al-ijmaliyah min tahfiz al-badani wa nafsi alladhi yatalqahu at-tafran. Maksudnya, al-bai'ah ni alam sekitar. Persekitaran memainkan peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak dan ia mewakili jumlah keseluruhan rangsangan fizikal dan psikologi yang diterima oleh kanak-kanak.
Antara faktor persekitaran yang mempengaruhi perkembangan awal kanak-kanak melibatkan persekitaran fizikal, keadaan geografi, persekitaran sosial, dan hubungan dengan keluarga dan rakan sebaya. Seterusnya, al-jinsu. Al-jinsu huwa mahdadu ra'isi akhar lil-awamil allati tu'assar ala an-namu al-badani lil-atfal wa namuhum. Al-jinsu maksudnya jantina. Jantina adalah satu lagi penentu utama di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fizikal dan perkembangan kanak-kanak. Perkembangan kanak-kanak lelaki dan perempuan adalah berbeza. Yang terutamanya apabila mereka mendekati akhir balik, lelaki cenderung lebih tinggi dan fizikalnya lebih kuat daripada perempuan. Namun perempuan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat semasa remaja dan kanak-kanak lelaki yang matang dalam tempoh yang lebih lama. Yang keempat, at-tamrin wasihah. La ta'ni mumarasah ar-riyadah tumarin badaniyah li'annaha satusa'idahum 'alan namu. Maksudnya senaman dan kesihatan. Senaman tidak bermaksud latihan fizikal kerana ia akan membantu mereka berkembang. Tetapi senaman di sini merujuk kepada masa bermain biasa dan aktiviti sukan yang membantu tubuh meningkatkan kekuatan otot dan jisim tulang. Syukran. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainun Atira binti Nur Afandi, nombor metrik 048658. Saya akan menerangkan tentang kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak-anak, iaitu akhta' fi tarbiyatul abna'. Okay, yang pertama, athana' ala jami' at-tasrifat allati yaqumu biha at-tiflu. Yang pertama iaitu pujian atas semua tindakan yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini akan menjadikan anak-anak akan mengharapkan sesuatu apabila melakukan sesuatu walaupun perkara itu biasa. Jadi benda ni adalah salah kerana ianya mendidik anak-anak supaya mengharapkan sesuatu apabila melakukan sesuatu. Okay, yang kedua adalah al-muqaranah, iaitu perbandingan, iaitu dengan membanding-bandingkan anak dengan rakan ataupun dengan saudara mara. Hal ini akan menjadikan anak rendah keyakinan diri dan hilang keyakinan dalam diri. Okey, yang ketiga, muhawilatu ja'alut tiflu yash'aru bis-sa'adah, iaitu dengan terlalu berusaha untuk membuat anak bahagia. Maksudnya macam memaksa untuk melakukan sesuatu sedangkan ianya hanyalah memberi kebahagiaan kepada ibu bapa dan bukannya kepada anak. Okey, benda ni salah dalam mendidik anak-anak kerana ianya akan menjadikan anak-anak tertekan. Okey, yang keempat, istikhdam asalib at-tawbih atau at-tahdidat al-hamaid, iaitu menegur dengan menggunakan kaedah ancaman. Okey, benda ni akan membuatkan anak-anak merasa takut melakukan sesuatu perkara kerana merasa takut dengan ancaman dan bukannya dengan senang hati. Okey, benda ni menjadikan anak-anak boleh menyebabkan anak-anak menjadi depres dan tertekan. Okey, dan yang terakhir, al-ihanah al-lafziyah atau al-jasadiyah, iaitu menghina secara lisan ataupun fizikal. Okey, menghina secara lisan atau fizikal ni adalah banyak ibu bapa yang guna kerana menganggap ianya salah satu cara yang berkesan dalam mendidik anak-anak, walhal benda ni adalah salah kerana ia akan menyebabkan anak-anak hilang keyakinan diri, rendah keyakinan diri dan merasa tidak yakin dengan diri, serta menyebabkan ianya juga akan menyebabkan tekanan kepada anak-anak yang akan mengganggu akan menyebabkan anak-anak mengalami gangguan emosi serta fizikal. اسمي شمزيكا binti Muhtar. رقم طلبة 04499090. الموضوع في هذه اليوم هو كيفية معاقبة الطفل الذي ارتكب الخطأ، yang bermaksud cara untuk menenangi anak yang bermasalah. Al-wahid, asyraku tifluka fil hadis anil qawaid allati turidu tatbiquha.
Yang bermaksud sertakan anak anda untuk membincangkan peraturan yang anda ingin gunakan. Maksud apabila kita ingin meletakkan sesuatu peraturan, kita haruslah berbincang dengan anak-anak agar peraturan yang kita adakan itu tidak akan mendapat pertentangan mereka suatu hari nanti. الثاني الدرب بهدف تعليم الأطفال وخلق سلوكية جيدة في حيزتها ألا يعاقبوا الأطفال ويعوذوا بهم. Yang bermaksud pukulan ni adalah untuk bertujuan mendidik anak-anak dan membentuk watak dirinya dan bukan untuk menghukum dan membahayakan anak-anak. Di mana yang bermaksud kita memukul ni adalah bertujuan kita adalah untuk mendidik anak-anak itu supaya mereka sedar akan kesalahan yang mereka lakukan. As-salis hadis rawahu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'u sinin wa adribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Yang bermaksud perintahkanlah kepada anak-anak kamu untuk mengerjakan solat semasa mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka untuk sekiranya mereka salat ketika mereka berumur 10 tahun dan asingkanlah mereka dari tempat tidur kamu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.